Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesihatan yang baik dan memberikan kita peluang untuk kita teruskan perbincangan kita untuk kita membincangkan tentang syahadah Muhammadur Rasulullah, iaitu satu peringatan kepada semua. Dan saya sering mendengar kesilapan dalam sebutan syahadah ini, iaitu apabila kita menyebut Muhammadur Rasulullah, iaitu kalimat Muhammad, sepatutnya kita memberikan keprihatinan dalam sebutan ini. Apabila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadar Rasulullah. Apabila kita menyebut asyhadu, kita kata Muhammadar Rasulullah. Tetapi apabila kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat Muhammad bukanlah Muhammadar tetapi Muhammadur Rasulullah. Seringkali saya mendengar imam-imam, bilal-bilal di masjid, mereka sering sebut dengan sebutan yang silap. Jadi kita sepatutnya memberikan keprihatinan tentang sebutan-sebutan ini. Jadi kita teruskan perbincangan kita, iaitu di sini Imam Ghazali dalam kitab Ringkasan Ihya Ulumuddin, iaitu dia mengatakan bahawa dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan makhluk untuk mempercayai bahawa baginda dalam semua yang baginda beritahu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Makhluk di sini adalah di antara jin dan manusia, iaitu semua binatang-binatang tidak perlu beriman kerana mereka memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk-makhluk lain mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua jenis makhluk ini yang sepatutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku mencipta jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi makhluk yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam ayat tadi adalah jin dan manusia. Jadi ini adalah dua alam. Jin adalah makhluk yang boleh melihat kita, dan jin adalah makhluk yang juga makan dan minum. Jin juga adalah makhluk yang berkahwin, dan jin juga adalah makhluk yang mati seperti juga manusia. Cuma bentuk mereka berbeza daripada bentuk kita. Dan jin seperti juga masyarakat dalam dunia, ada jin Islam dan ada jin kafir. Dan ada juga jin munafik, ada jin yang fajir, ada jin yang melakukan maksiat, ada jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Seperti mana yang kita lihat dalam kehidupan kita di dalam dunia. Jadi di sini apa yang dimaksudkan oleh makhluk adalah jin dan manusia, iaitu jin dan manusia wajib untuk beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan ikut apa saja yang dibawa, sama ada dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menekankan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menceritakan tentang alam akhirat,
ataupun alam ataupun apa saja perkara yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia tidaklah menyebut apa-apa daripada kehendaknya. Segala-galanya adalah wahyu yang telah disampaikan kepadanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yakin apa saja berita yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang alam akhirat, ia adalah perkara yang benar. Cuma satu perkara yang kita kena hati-hati, apa saja yang hadis yang kita dengar tentang ataupun hadis yang disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib untuk memastikan bahawa hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang tepat, hadis-hadis yang benar, sama ada hadis itu hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan darajatnya, kedudukannya. Ini adalah hadis-hadis yang boleh kita pakai. Tetapi kalaulah hadis-hadis yang bersangkut paut tentang ataupun hadis yang kedudukannya adalah hadis yang dhaif, ini adalah hadis-hadis yang tidak boleh kita gunakan untuk kita menguatkan i'tikad kita, iman kita berdasarkan kepada benda-benda yang gaib, benda-benda yang tidak boleh kita nampak, ataupun perkara-perkara yang bersangkut paut tentang alam akhirat. Jadi di sini Imam Ghazali dia sambung lagi dan mengatakan dia tidak akan menerima iman seorang hamba hingga dia meyakini apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang perkara-perkara setelah kematian. Dan perkara-perkara yang berlaku setelah kematian ini yang termasuk dalam perkara-perkara rukun-rukun yang termasuk dalam rukun yang kelima, rukun iman yang kelima, iaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat ini di sini ulama mengatakan ada dua bentuk kiamat, iaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat besar ni adalah satu perkara yang tidak ada siapa yang tahu bila akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihampiri oleh Jibril alaihissalam, dan kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah?" Bila kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tiadalah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan bahawa kiamat besar apabila Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia dan segala isi-isinya tidak dapat diketahui bila berlakunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Jibril alaihissalam iaitu ketua segala para malaikat. Jadi tentang kiamat besar, ia adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kiamat kecil. Kiamat kecil ulama mengatakan ia adalah waktu kematian anak Adam. Apabila Allah Subhanahu wa taala memisahkan di antara ruh dan jasad kita, berlakulah kematian. Dan kematian ini juga tidak ada siapa yang dapat mengetahui. Banyak juga hadis-hadis yang saya dapat daripada WhatsApp, daripada Facebook, ramai yang share tentang tanda-tanda kiamat sebelum 40 hari, sebelum 100 hari. Ini semuanya adalah hadis-hadis palsu. Tidak ada sesiapa yang mengetahui bila kiamat kecil ataupun bila kematian seseorang itu akan berlaku. Dan jangan kita risau, jangan kita buang masa kita untuk mempelajari hadis-hadis ini, kerana memang tidak ada siapa pun yang mengetahui bila dia akan mati. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda walau apa pun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang itu akan mati. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima iman seorang hamba hingga dia meyakini bahawa kita tahu secara kuat, secara jazim, tanpa ragu-ragu apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang perkara-perkara setelah
kematian. Dan kematian ini adalah satu perkara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup akan merasai mati. Dan kita tahu bahawa setiap daripada kita akan ditarik nyawanya. Jadi ini adalah peluang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita sepatutnya gunakan masa kita dengan sebaik-baiknya untuk kita kumpulkan amalan-amalan kita, kita perbaguskan kehidupan kita di alam akhirat dengan peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kemudian Imam Ghazali menceritakan pula apakah perkara-perkara yang bersangkut paut tentang alam akhirat ataupun alam selepas kematian. Sama ada kita mati sekarang ataupun mereka yang telah berlalu pada masa yang dahulu. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang akan dihadapi oleh setiap yang bernyawa. Jadi di sini Imam Ghazali menyambung dan berkata, yang pertama adalah pertanyaan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tanggungjawab untuk bertanya tentang soalan-soalan kubur. Jadi di sini kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur-kubur kita taman-taman syurga. Di sini saya ingin berkongsi tentang satu hadis yang agak panjang, iaitu apa yang berlaku kepada roh setelah dia keluar daripada jasad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang sangat panjang yang telah diriwayatkan oleh Al-Barra ibnu Azib, sahabat yang gagah, sahabat yang memang berani dalam segala pertempuran. Dan Al-Barra ibnu Azib, apabila Nabi SAW sampai di Madinah, maka Al-Barra ni masih lagi kecil lagi, umur dia sangat muda. Dan dia ingin bersama-sama Nabi SAW untuk mengikuti peperangan Badar, mengikuti peperangan Uhud. Itulah oleh Nabi SAW kerana umur dia yang masih muda lagi. Tapi di sini ulama mengatakan bahawa Al-Barra ibn Azib telah bersama Nabi SAW dalam peperangan yang selanjutnya, iaitu dalam peperangan Khandaq. Jadi di sini Al-Barra ibn Azib telah menceritakan bahawa pada satu ketika, pada satu hari, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk menghantar jenazah seorang daripada kalangan Ansar. Kami tiba di kawasan perkuburan dan ketika itu kuburnya sedang disiapkan. Maka Rasulullah SAW pun duduk, sahabat-sahabat pun duduk di keliling kubur menanti kubur itu disiapkan. Kami pun ikut duduk di sekitar baginda dalam keadaan diam dan tidak bergerak, seolah-olah seekor burung duduk di atas kepala-kepala kami. Takut sangat burung itu terbang daripada kepala kami. Mereka pun duduk dengan tenang, dengan diam. Jadi di tangan Rasulullah SAW ketika itu ada ranting yang digunakan untuk mencucuk-cucuk tanah. Maka baginda pun mendongak ke langit dan melihat ke bumi, mengangkat pandangannya dan menundukkan sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun bersabda, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Di sini doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menyelamatkan diri kita daripada azab kubur. Ini di antara doa yang Nabi ajar kita supaya dibaca pada akhir setiap solat. Ini di antara 3 doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada akhir solat. Sama ada kita baca selepas kita salam ataupun kita baca doa ini sebelum kita
kita memberikan salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya kita baca setiap kali kita sempurnakan solat kita. Kerana kubur ini adalah perhentian yang pertama. Kalaulah kubur ini kita selamat, maka perhentian-perhentian yang lain juga akan dimudahkan bagi kita. Jadi di sini apabila sahabat-sahabat diminta untuk memohon perlindungan daripada azab kubur, maka mereka pun membaca na'udzu min azabil qabr, na'udzu min azabil qabr, na'udzu min azabil qabr. Sebanyak 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang dan mereka pun berdoa. Iaitu, dan kemudian baginda pun teruskan sabdaannya dengan berkata, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia menjauhkan ataupun meninggalkan keduniaan dan menuju ke alam akhirat, iaitu dia memberikan waktunya, membuat persiapan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat, maka turun kepadanya para malaikat daripada langit. Wajah-wajah mereka berseri-seri, seolah-olah wajah mereka seperti matahari yang bersinar. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian daripada syurga. Mereka duduk dekat orang yang beriman tadi, sejauh mata memandang, jauh. Mereka datang dan duduk jauh. Sedikit demi sedikit mereka menghampiri orang yang beriman tadi. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di sisi kepala orang tadi dan berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju kepada pengampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin wa ridwan, iaitu keluarlah dengan pengampunan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat maut pun akan mengambil nyawa tadi dengan keadaan yang baik. Roh yang baik itu pun mengalir keluar daripada badannya, seolah-olah dia mengalir seperti titisan air ataupun aliran air daripada mulut bekas air yang diperbuat daripada kulit. Ataupun dalam pemikiran kita, pemahaman kita, seolah-olah air itu keluar daripada cerik, mengalir dengan mudah, mengalir dengan senang, iaitu roh itu akan keluar daripada jasad tadi. Maka malaikat maut pun akan mengambil roh tadi, dan kemudian malaikat akan bawa ke atas langit. Roh tadi akan dibawa ke langit, lalu dibuka untuknya pintu-pintu langit. Pintu yang pertama, pintu yang kedua, pintu yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua pintu-pintu akan dibuka bagi roh tadi. Tidak ada seorang pun malaikat yang menjaga pintu kecuali mereka akan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar roh si mukmin ini diangkat dan akan dibawa ke atas. Okey. Dan ketika roh tersebut telah diambil oleh malaikat maut, dia tidak akan membiarkan walaupun sekelip mata pun berada di tangannya, melainkan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah putih. Mereka meletakkan roh tersebut di dalam kafan dan wangi-wangian yang mereka bawa, dan keluarlah dari roh tersebut wangi-wangian yang semerbak, yang sangat harum, yang iaitu daripada wangi-wangian yang paling harum yang pernah tercium di permukaan bumi.
Kemudian para malaikat akan membawa roh tersebut naik. Tidaklah mereka melawati sekumpulan malaikat kecuali mereka akan bertanya. Malaikat-malaikat apabila membau, mereka mencium bau daripada roh mukmin tadi, maka mereka akan bertanya, siapakah roh yang baik ini? Para malaikat yang bawanya menjawab, Fulan bin Fulan. Hadis ini juga menunjukkan kita bahawa di alam akhirat, nama kita akan disebut seperti mana yang kita dikenali dalam dunia, iaitu Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Dan bukanlah digunakan nama ibu kita seperti mana yang ada pandangan-pandangan yang lain. Tetapi dalam hadis ini menekankan bahawa di alam akhirat, nama yang akan dipanggil adalah seperti mana nama yang kita dengar ataupun kita gunakan di permukaan bumi ini. Maka disebutkan namanya yang paling baik, yang suka didengari oleh mukmin tadi. Kemudian hingga rombongan itu sampai ke langit dunia, mereka pun meminta dibukakan pintu langit untuk membawa ruh tersebut. Lalu dibukakanlah pintu langit. Penghuni setiap langit pun mengantarkan ruh tersebut sampai ke langit berikutnya, hingga mereka sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, tuliskanlah catatan amalan hamba-Ku ini di Illiyin, dan kembalikanlah dia ke bumi, kerana daripada tanah Aku ciptakan, dan ke dalam tanah mereka Aku kembalikan, dan dari dalam tanah mereka akan Aku keluarkan pada kali yang lain. Maka si roh itu pun dikembalikan ke dalam jasadnya yang terdapat dalam kubur. Inilah waktunya selepas kita sudah tanam jasad tadi, kita telah tutup, dan kemudian waktu inilah Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya roh yang telah naik ke langit tadi, maka dimasukkan balik ke dalam jasadnya. Maka sungguh ia mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya ke kuburnya ketika mereka meninggalkan tempat tadi. Lalu kemudian didatangi oleh dua malaikat yang sangat keras herdikannya. Suaranya seperti petir, seperti halilintar, dan mendudukkannya. Dan mereka akan dudukkan seperti mana yang kita nak bayangkan. Ini tak perlu kita nak fikirkan. Dalam kubur nanti ada yang tanya pula, Ustaz, macam mana pula kita ni dalam kubur, macam mana nak didudukkan? Kita ni dah lah ada tanah, kemudian jangan kita pun persenakan, kerana ini adalah perkara-perkara yang bersangkutan dengan alam ghaib. Apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, kita yakin ini adalah benar. Cara bagaimana Allah SWT lakukan ataupun jalankan dalam kubur, itu tak perlu. Itu adalah perkara yang kita kata beyond our understanding. Itu adalah luar daripada pemahaman kita yang cetek. Jadi di sini Nabi SAW sebut bahawa malaikat Munkar dan Nakir akan dudukkan kita, dan kemudian dia akan bertanya 3 soalan. 3 soalan ini berdasarkan kepada amalan kita yang kita lakukan dalam dunia. Kita kalau nak hafal, kita tak boleh hafal jawapan-jawapan dia. Tapi apa yang kita amalkan, apa yang kita yakinkan, ini yang dapat kita luahkan daripada soalan-soalan tadi. Soalan yang pertama adalah, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah. Rabbi Allah. Ataupun dia kata Allah. Tetapi jawapan yang sempurna, Rabbi Allah. Tuhanku ataupun Rabbku adalah Allah. Kemudian soalan yang kedua adalah, Madinuka? Apa agama engkau? Dan kalaulah kita jadikan Islam sebagai kita punya lifestyle,
Islam sebagai gaya hidup kita, Islam sebagai matlamat kehidupan kita, maka kita akan jawab dengan mudah, dini Islam, agamaku adalah Islam. Dan kemudian soalan yang ketiga, madza taqulu an hadzal rajul qad bu'itha fikum, apa yang kau cakapkan tentang lelaki yang telah diutuskan kepada engkau? Maka dia akan menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita yakini akan berlaku persis seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ragu-ragu. Ini bukanlah dongengan. Ini adalah khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis yang sahih, bahawa kita yakini apabila kita meninggal, kita akan lihat perkara-perkara yang telah diberitakan seperti mana yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sampai sini sajalah pertemuan kita pada kali ini. Kita akan teruskan lagi perbincangan ini pada pertemuan yang akan datang. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersabar, dapat mengikuti perbincangan ini bersama dengan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kesihatan yang baik sepanjang hidup kita, panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, dan selamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita bersama dengan mereka yang kita kasihi di kalangan mereka yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.